الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله، أو كما قال. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, kata dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, tidak ada benda, tidak ada titisan dan tidak ada kesan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua titisan dan dua kesan. Nabi kata, dalam banyak-banyak benda yang menitip, ada dua benda yang Allah suka. Dalam banyak-banyak benda yang menjadi kesan, yang menjadi parut, ada dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka. Begitu maksudnya. Yang pertama, Nabi kata, qatrati dumu' min khasyatillah. Yang pertama adalah titisan air mata kerana takut pada Allah. Tuhan suka. Siapa-siapa yang biasa terbit air mata kerana takut kat Tuhan, Tuhan suka dia. Bukan senang, tuan-tuan. Baru ni ada sahabat kita tanya di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Dia kata dia masalah tak boleh terbit air mata. Tak boleh, dia kata. Bukan tak sedih, kadang-kadang sedih. Bukan tak sebab, kadang-kadang rasa sebab, kata air mata tak keluar. Di Mekah, tengok orang lain bila menghadap Kaabah air mata keluar merambu, dia kata. Kita tengok orang teriak tu, dia kata kita rasa sebab, tapi tak keluar air mata. Di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kata tengok orang lain bila sampai depan makam Rasulullah tu air mata keluar deras gitu. Kita pun sebab, dia kata, tapi tak keluar air mata. Dia kata, macam mana nak buat? Tentu ingat balik kita baca mukadimah di Masjid Tanah Liat 2 malam lepas. Nabi SAW tengah duk mengajar di masjid. Tiba-tiba anak dia kirim satu orang mai ke Nabi, suruh Nabi balik dandan kerana cucu Nabi sedang sakit kuat, sedang nazak nak mati. Dirangkahkan cerita hadis itu, Nabi kemudiannya balik. Bila sampai di rumah, orang tua cucu dia bagi ke dia. Nabi pangku cucu buah atas reba. Tiba-tiba meleleh air mata Nabi. Kan? Bila air mata Nabi keluar meleleh macam tu, Ibnu Abbas yang ada sebelah Nabi SAW, dia kata ke Nabi,
Ma hadza ya Rasulullah. Dia kata, ni apa ni ya Rasulullah? Ni air mata yang duk keluar ni apa ni ya Rasulullah? Nabi jawab rekah aja. Nabi kata, hazihi rahmah. Nabi kata, ni air mata ni adalah rahmat Tuhan pada manusia. Maknanya bila kata air mata ni rahmat Tuhan, Tuhan tak bagi rahmat pada semua orang. Tuhan pilih orang-orang tertentu sahaja untuk terima rahmat dia. Maka malam ni pula kita jumpa hadis Nabi SAW kata, laisa syai'un ahabba illallah min qatrataini wa atharaini. Tak ada lah benda yang lebih Allah suka kalau sekiranya berlaku kepada manusia ni, melainkan dua jenis titisan dan dua jenis parut, dua jenis kesan. Hak jenis titisan ini, yang pertama, qatrati dumu' min khasyatillah. Kalau sekiranya satu orang manusia boleh terbit air mata, menitik air mata kerana takut kepada Allah, Tuhan suka dekat dia, Tuhan suka kepada air mata yang terbit daripada mata dia. Dan yang kedua, wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah. Titisan darah kerana mati pada jalan Allah. Oh, sahabat Nabi bukan sikit, bukan sikit tumpah darah, terembang nyawa semata-mata kerana agama. Mereka adalah golongan yang amat-amat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wa ammal asarani, dan ada pun dua kesan ataupun dua parut yang Allah suka, itu ialah yang pertama, fa asarun fi sabilillah. Parut yang ada pada badan seseorang kerana kena senjata ketika berjuang pada jalan Allah. Bekas parut luka, kena petak, kena parang dan sebagainya semasa dia berjuang fi sabilillah. Parut tu walaupun nampak pada mata manusia nampak tak elok, parut di muka, parut di tangan, tapi pada Allah itu parut, Allah amat suka. Dan yang kedua, Nabi kata, wa asarun fi faridatin min faraidillah. Dan kesan ataupun parut yang terlekat kepada diri manusia kerana dia melaksanakan perintah-perintah yang diperlukan Allah. Semayang, dia semayang banyak misalnya, sampai lekat kesan di dahi dia. Allah suka kepada orang-orang yang ada kesan-kesan ibadah pada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah bagi tahu tentang betapa Allah Subhanahu wa taala dia suka kepada orang-orang yang boleh menangis kerana takut dekat dia. Allah suka. Di antaranya surah Al-Isra ayat 109. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Shadaqallahul azim. Maksudnya Tuhan kata, dan orang-orang yang beriman itu mereka ini tunduk menangis semata-mata kerana mereka membaca Quran. Dan Quran itu menyebabkan hati mereka semakin tunduk. Tentang kita baru habis bulan puasa kan. Dan dipercayai ramai daripada kita dan khatam sekurang-kurangnya sekali Quran. Dalam tempoh masa bulan puasa yang kita cuba baca Quran dan cuba khatam Quran itu, pernah tak sekali kita baca Quran yang mata kita keluar? Kalau kita baca Quran bulan puasa itu satu kebaikan. Kalau kita dan khatam sekali Quran sebelum habis Ramadan, itulah sangat-sangatlah merupakan kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran dalam bulan puasa itu, kita baca Quran dan dalam duk baca Quran itu air mata kita menitik jatuh, maka itulah sangat-sangat baik. Kebaikan yang sangat utama yang ada pada diri kita semua. Ini peringkat tuan-tuan, dia peringkat. Orang yang boleh baca Quran bulan puasa dah kira baik. Orang yang boleh khatam Quran dalam bulan puasa, dia lebih baik daripada orang yang hanya baca tak khatam. Tapi orang yang boleh baca Quran dan sampai terbit air mata ketika baca Quran, dia orang paling baik. Itu peringkat. Maka kita sendiri sukat diri kita. Kita muhasabah, kita sukat diri kita, kita tahu kedudukan kita pada tahap, pada kategori yang mana satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu,
kata Abdullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syikhir, dia kata satu hari dia pergi masjid. Bila dia sampai di masjid, dia jumpa Nabi tengah duduk semayang, dia kata. Maksudnya semayang sunat. Bila dia sampai, dia tengok Nabi tengah duduk semayang, dia kata. Bila dia sampai dekat, dia duduk dekat dengan Nabi, dia kata terdengar pada diri dia bunyi macam benda mendidih, dia kata. Dia sampai masjid, tengok Nabi duduk semayang, dia pergi rapat dengan Nabi, pergi duduk dekat dengan Nabi, dia kata li jawfihi aziz, dia kata bunyi dalam dada Nabi tu bunyi aziz, bunyi macam benda mendidih, bunyi macam benda duk menggelegak begitu. Ka azizil mirjal, seperti mana mendidihnya benda yang dimasak dalam kuali, dia kata. Bunyi macam benda mendidih. Macam orang duk rendang telur, bunyi mendidih, dia kata, dalam dada Nabi. Pasal apa bunyi macam tu? Dia kata minal buka, kerana menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semayang dia. Dan kita bila baca hadis-hadis yang macam ni, bila kita baca, kita muhasabah, kita tengok balik, kita tak pernah sampai ke tahap itu. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi sampai tahap tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis, kata dia lamma ishtadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'a. Dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit Nabi ni waj'ah maksudnya sakit yang nak membawa wafat. Gering yang amat sangat. Ketika Nabi SAW duduk dalam keadaan sakit nazak ni, qila lahu fi salah, maka dikata kepada Nabi SAW tentang semayang ni. Orang pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, siapa nak jadi imam ganti kamu? Kerana kamu lah ni uzur sangat sampai tak boleh pergi jadi imam di masjid. Sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, tolong cadangkan siapa nak ganti tempat kamu sebagai imam di masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam kepada manusia semua. Nabi tunjuk Abu Bakar. Sahabat duk ada ramai, Nabi tunjuk Abu Bakar. Ini orang kepercayaan Nabi sehingga dia dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orang yang cukup benar. Cukup benar. Pasal apa? Pasal dia kalau kata Nabi kata, semua betul. Tak ada komen, tak ada query, tak ada tak setuju, tak ada nak komplain, tak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu orang manusia yang kalau orang habaq kat dia, kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni, dia tanya siapa kata. Kalau orang kata Nabi kata, dia kata betul. Sadaqa Rasulullah. Dia kata Nabi tak pernah tak betul. Nabi betul. Walaupun benda yang dihabaq kat dia tu benda tak logik, tak masuk akal, tapi kalau betul Nabi kata, sadaqa Rasulullah. Nabi betul, dia kata. Macam tu sekali percaya dia kepada Nabi SAW. Bila Nabi sakit kuat, orang tanya Nabi, siapa nak jadi imam ganti Nabi? Nabi kata, muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah radhiyallahu anha ada sebelah ni, bila dengar Nabi cadangkan Sayyidina Abu Bakar, bapak dia suruh jadi imam, Aisyah kata, dia kata, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar ni pak aku kenal dia. Inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun raqiq. Dia satu orang yang hati dia tersangat lembut. Dia satu orang yang sangat sensitif. Dia ni tak boleh, iza qara'a ghalabahul buka. Aisyah kata dia kalau baca Quran, bunyi tangisan mengatasi suara bacaan dia. Abu Bakar ni rajulun raqiq. Dia ni hati, dia ni sensitif, ni sangat-sangat sensitif. Iza qara'a, kalau dia baca aja Quran, ghalabahul buka. Bunyi menangis itu menenggelamkan suara bacaan Quran dia.
Seolah-olahnya Aisyah radhiyallahu anha macam tak setujulah bapa dia disuruh jadi imam. Nabi kata muruhu falyusalli. Nabi kata aku kata dia, suruh dia. Kamu semayang dengan dia. Nabi tak mau cakap banyak lah. Nabi kata aku kata Abu Bakar, Abu Bakar. Siapa duk main cadang orang lain dekat aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan nama Rajulun Buka, seorang lelaki-lelaki yang kuat menangis. Orang yang kuat menangis kerana takut Allah ni menjadi orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita cuba kita mujahadah diri kita. Latih diri kita bagi reti takut ke Tuhan. Bagi reti takut ke Tuhan. Manusia kalau tak takut Tuhan, rosak segala-gala. Manusia kalau takut Tuhan, cantik segala kerja. Cantik kerja dia. Kalau dia jadi orang yang kerja, dia satu orang pekerja yang amanah. Pasal dia takut ke Tuhan. Dia bukan takut dekat bos dia. Dia bukan takut kepada tindakan tata tertib yang nak dikenakan kepada dia. Dia tak takut semua benda ni. Tapi dia takut ke Tuhan. Dia takut dekat Tuhan. Bos dia tindakan tata tertib tidak boleh memudaratkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh memudaratkan dia. Manusia kalau dalam diri dia ada rasa takut kepada Tuhan, dia manusia paling baik. Nah, kita cuba semai dalam diri kita rasa takut kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan itu kita jadi orang yang baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 232. Muka surat 232. Kita masuk satu tajuk baru, bab ma jaa fi man adraka min al-jumu'ati rak'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mendapat daripada Jumaat itu satu rakaat. Ini nak cerita orang pergi masjid nak sembahyang Jumaat pergi lambat. Ataupun dia pergi awal dekat orang nak semayang, dia nak perut ke apa-apa, dia masuk bilik air, dia keluar balik mai orang dah semayang dah satu rakaat. Dia dan pada rakaat kedua saja. Kata dia, ketahuilah saudaraku, seorang yang mendapat satu rakaat daripada semayang Jumaat, adakah mendapat akan Jumaat ataupun tidak? Orang yang dan satu rakaat saja, dia ni dapat ke tak Jumaat? Begitu. Seperti seorang yang datang kemudian, dia main lambat. Tiba-tiba didapatnya orang-orang sudah sembahyang rakaat pertama. Dan sempat dia mendapat rakaat yang kedua serta semua orang yang hadir Jumaat. Dia tak dan rakaat pertama, dia dan rakaat kedua saja. Ini kesnya begitu. Maka adakah disempurnakannya Jumaat itu dengan satu rakaat sahaja ataupun menyempurnakan dengan 3 rakaat jadi zuhur? Ini. Benda ni tuan-tuan bagi orang yang mengaji tak ada apa-apa lah. Tahu dah. Tak baca pun tahu dah macam mana nak buat. Tapi kita kena ingat dalam masyarakat kita, hak jenis main-main tengok orang sembahyang dah kona patah balik ni bukan sikit tu ada. Dia dah terlambat atas macam-macam hal lah. Main tengok orang pakat duduk berdiri sembahyang dah. U-turn menyengit lari balik. Ada kata karut lepas sembahyang dah, dia kata aku tak hati. Dia kata kalau aku masuk sekejap lagi dia cemperah habis. Dia kata kona menyengit lari balik. Pasal apa? Tak hati. Kan? Baik, bab ni dia nak cerita dekat kita secara jelas sebenarnya lagu mana nak selesai masalah ni dalam agama. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini menjadi dalil atas sempurnakan dengan satu rakaat saja. Jadi penyelesaian dia kalau kita dan satu rakaat tambah satu rakaat saja. Itu cara dia. Kata Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man adraka min as-salati raka'ah faqad adraka as-salah. Maksud dia barang siapa dapat daripada sembahyang itu satu rakaat, maka sesungguhnya mendapat dia akan sembahyang. Nabi kata begitu. Kalau dan satu rakaat makna dia dapat sembahyang tu. Dia main masjid, orang dah semayang jemaat satu rakaat dah. Dia dapat satu rakaat je. Dia dapat semayang jemaat. Makna semayang jemaat apa dia?
Dia kena tambah satu lagi aja, jadikan 2 rakaat. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Masalah jemaah makmum yang dapat serakaat, apa hukumnya? Apa hukum orang hak mai lambat dan 1 rakaat ni, apa hukum dia? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis itu di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dia kata sahabat-sahabat Nabi pegang kepada hadis ni. Kalau terlambat main sembahyang jemaah dan 1 rakaat, tambah 1 saja. Semua sahabat buat macam tu. Dia kata. Berkata mereka itu, barang siapa dapat dia 1 rakaat daripada jemaah, nescaya menambah ia akan 1 rakaat sahaja lagi. Ini semua sahabat sepakat penyelesaian dia begitu. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk baca tahiyat, yang ni lagi lambat, dia main-main orang duduk tahiyat dah. Begitu. Nescaya jadikan Jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur. Jadi dia main-main tengok orang dah duduk tahiyat akhir dah. Apa yang dia perlu buat? Takbir. Niat sembahyang Jumaat. Niat sembahyang Jumaat saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat. Niat sembahyang Jumaat. Takbir Allahu Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun buat 4 rakaat. Buat 4 rakaat ni nak kena ubah niat tak? Nak kena kata aku niat balik jadi sembahyang zuhur? Tak payah ubah niat. Niat jemaat juga, tetapi buat sembahyang 4 rakaat. Oh ya, tu pun keliru bukan sikit tu. Oh yang tu pun keliru bukan sikit. Dia faham sekerat lagi tak faham. Hak dia faham kalau kita tak dan 1 rakaat, kita tambah 1. Yang tu clear dia kata. Kalau kita tak dan 2 rakaat, kita cuma dan tahiyat akhir aja, kita kena sembahyang lohong. Dia faham lagu tu. Dia faham lagu tu. Kita kena sembahyang lohong. Maka dia buat 4 rakaat. Sekali dengan pusing niat sekali bagi jadi lohong. Jadi bubong habis semua. Nampak? Ada orang hak jadi macam tu ada. Pasal apa? Dia confused. Dia confused macam mana nak settle benda ni. Maka dia kata dah 4 takkan jemaat mana ada 4. Dia kata 4 lohong. Dia ubah niat bagi jadi sembahyang zuhur pula. Ada. Dia kata di sini, dia kata orang yang sampai pada hari jemaat sedangkan orang semua dah tahiyat akhir dah, maka dia kena sembahyang jemaat, tetapi disempurnakan dengan 4 rakaat tanpa perlu ubah niat. Begitu. Hanya sembahyang ke 4 rakaat sahaja, tak payah ubah niat. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Imam Malik pun demikian juga. Semua ulama kata macam tu. Tak ada masalah lah, faham kita. Baik, masalah rakaat makmum yang dikatakan dapat serakaat dengan sempurna. Baiklah ni yang kata dapat 1 rakaat tu macam mana? Ada juga kawan yang keliru tentang benda ni. Kan? Dia main-main, imam baru bangkit daripada rukuk. Kan? Baru bangkit daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dia main-main, dia pun takbir Allahu Akbar, ikut sujud sama dengan imam. Dia kira dia dapat 1 rakaat. Rukuk dia tak dan. Dia main tutup imam dah bangkit daripada rukuk, dia kira dapat juga rakaat tu. Macam-macam tuan-tuan. Sembahyang ni macam-macam cerita dia ada. Tu baru bab sembahyang, tak bercakap bab lain lagi. Baru bab sembahyang ni, yang kata orang Melayu ni, orang Islam ni, tu pun duk keliru lagi. Berkelahi ni daripada umur 20 dulu sampai lah umur 70, duk berkelahi bab sembahyang tak habis lagi. Pasal apa? Tak faham sebenarnya macam mana. Begitu. Baik. Maka dia kata di sini, kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, dan barang siapa mendapat dia akan 1 rakaat daripada jemaat, nescaya menambah dia akan 1 rakaat lagi, serta memadai akan dia itu jemaat. Yang ni hak tadi, faham dah? Kita tak dan, kita main lambat, kita dan 1 rakaat saja, maka kita tambah 1 rakaat, maka kita dapat sembahyang jemaat. Selesai bab tu. Dan yang dikatakan makmum yang dapat 1 rakaat serta imam itu, iaitu makmum yang mendapat dia akan rokok serta imam. Tu dia. Dia punya sempadan nak dapat rakaat itu ialah dia dapat rokok sama dengan imam. Selisih pun tak mau. Selisih pun tak mau. Dia sampai-sampai tu imam dah duduk rokok dah. Dia sampai-sampai Allahu Akbar. Dia nak rokok tu imam sami Allahu liman hamidah. Yang tu selisih. Tak dapat rakaat itu. Dia kena dapat rokok tu. Tu imam dalam duk rokok tu dia main Allahu Akbar, dia rokok. Rokok dan dapat tamakninah.
Kadar tamakninah ialah subhanallah. Dan dapat banyak tu baru tu imam sami Allah liman hamidah, baru dapat rakaat. Begitu. Yakni rokok ya, padahal imam di dalam rokoknya dan belum mengangkat kepalanya lagi, dia dapat rokok tu. Dia rokok tu imam tak angkat kepala lagi. Kemudian baru imam sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman. Yang ni pun bukan sikit tu imam. Sami Allah limal pun ada juga. Sami Allah limal hamidah. Banyak tempat ni duk bunyi macam ni. Kita ni telinga ni pasang bagi clear lagi. Adjust amplifier bagi clear lagi. Nak dengar ni. Sami Allahu limal juga. Bukan hulimal. Huliman. Sami Allahu liman. Lam mim nun. Liman hamidah. Kan? Sami Allahu maksudnya Allah dengar. Liman hamidah. Bagi orang-orang yang memujinya. Itu makna dia. Bukan Sami Allahu limal. Banyak tuan-tuan orang tu sebut Sami Allahu limal. Ini pun kena betul lah. Tak maulah, malu kau orang lah. Kita semayang dah berpuluh tahun dah duk sebut tak betul. Begitu. Baik. Dia kata jadi yang dikatakan mendapat rakaat tadi ialah dia mendapat rokok bersama dengan imam. Iaitu makmum yang mendapat ia akan rokok serta imam. Yakni rokok ia padahal imam di dalam rokoknya dan belum angkat kepala lagi. Kemudian dapat sujud pula bersama dengan imam. Begitu. Maka jika seseorang itu takbiratul ihram pada masa imam rokok, dia main lambat, dia main dia takbir Allah, masa dia duduk takbir tu imam dah ada rokok. Tiba-tiba turun rokok ia dan imam pun bangkit angkat kepala, di dalam ia turun tu selisih. Dia main tu, dia sampai tu imam dah ada rokok dah, dia pun takbir Allahu Akbar, dia gaya nak rokok tu imam bangkit, selisih. Begitu keadaan dia. Kemudian jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun, tiada terbilang sembahyang itu mendapat serakaat. Walaupun lepas tu sujud dia dapat sujud sama dengan imam, sebab rokok tadi selisih. Tak dapat rokok dan tamakninah sama imam, maka tidak dapat rakaat itu. Itu maksud dia. Maka sempurnakanlah sembahyang itu dengan 4 rakaat zuhur. Kalau 1 rakaat pun tak dapat dalam sembahyang Jumaat, maka sempurnakan dengan 4 rakaat. 4 rakaat itu seperti sembahyang zuhur tanpa perlu ubah niat. Begitu. Masalah. Jemaah yang disyakkan sujud serta imam, apa hukumnya? Ini pula Syekh ni dia raplah. Sujud dia syak, dia boleh syak tentang sujud pula. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um ni nama kitab Imam Syafi'i. Dan jika rokok seorang serta imam akan 1 rakaat dan sujud dia akan 2 sujud. Kemudian syak pada keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud saja. Dia boleh jadi lagu tu. Dia main, dia takbir Allahu Akbar, rokok dapat rokok sama dengan imam, okey elok, sami Allahu liman hamidah semua sama. Tu imam sujud, dia sujud. Tu imam sujud pula kali kedua, dia pun sujud. Lepas tu dia kata aku sujud sekali ke 2 kali kata. Ilah, ada juga pergi jadi macam tu. Macam tahu orang dalam semayang ni macam-macam lah. Duk tahiyat dia duk baca Fatihah apa dah. Bukan dia takfi tapi dia raplah. Ada takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah duk baca tahiyat. Duk at-tahiyatul lillahi. Dia baca dia kali apa kepala duk di mana tah. Satu tu imam rakaat Allahu Akbar. Apa aku baca tahiyat ni? Baru nak baca-baca ada juga macam tu pun. Ni yang kata semayang ni. Kan dia macam tu. Baik. Tapi ada hak jadi seruk lagi pun dah. Student saya di tempat kerja dia tanya sesuatu soalan, kita tak pernah dengar soalan macam tu. Saya kata ustaz nak tanya kata. Kalau kita ada hilang barang, cari rata tak jumpa. Kata. Lepas tu tengah semayang. Kan? Tengah semayang dia kata teringat. Teringat balik barang tu tak tahu mana. Dia kata teringat balik. Jadi Ustaz, soalan saya ni dia kata nak tanya. Kita teringat barang tu duduk tang-tang mana tu mengganggu semayang kita. Betul tak Ustaz? Dia kata, kita kata betul ya, ganggu lah. Kan? Betul lah. Baik, ganggu orang semayang ni haram kan? Kita kata haram. Jadi barang kita pergi tengok ada tu jadi haram tak? Dia kata. Pening. Yang tu dia tak ada kaitan. Tapi yang kata orang ni, kata budak-budak ni kadang dia pergi sampai ke situ. Dia nak pergi kait dia ada belajar. Kata kalau orang duduk semayang, kita ganggu, haram.
Sehingga kan kalau orang duduk semayang, kita duduk baca Quran deras, ganggu dia dalam semayang, hilang kosong pasal duduk dengar kita baca Quran, pun berdosa. Tak boleh. Berdosa kalau kita baca Quran deras, ganggu orang duduk semayang fardu, berdosa. Jadi dia kata ganggu orang semayang ni berdosa. Baik, now dia duduk semayang, dia teringat barang hilang dia tu, teringat dia tak tahu mana. Dia kata ingatan itu mengganggu dia dalam semayang. Jadi dia kata haramlah ganggu dalam semayang. Jadi barang nak jumpa tu haram. Dia tengok tu. Rasa. Yang tu dah. Dia kata dia tak ada kaitan. Dia kata apa kamu tanya macam ni? Dia kata dia pernah dengar soal jawab dalam radio. Dia tidur terang macam tu. Dia kata. Tak kot. Dia kata radio abang lu boleh. Hang faham lu boleh. Masalah. Dalam agama ni tuan-tuan. Dia ada 1001 masalah. 1001 masalah. Bukan masalah agama tu. Agama tak ada masalah. Masalah dengan kita ni. Pasal kita tak faham. Maka dia menjadi masalah kepada kita. Tapi kalau kita belajar. Kita nampak jalan-jalan penyelesaian dia. Tak jadi masalah apa. Selesai semua benda. Baik. Jadi dalam kes dia ni tadi ni. Dah semayang elok dah. Rokok dapat dengan imam. Sujud pertama pun dapat. Sujud kedua pun dapat. Tiba-tiba dia timbul syak dalam hati dia. Dia syak. Dia kata. Kemudian syak pada keadaannya sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud. Dia kata aku sujud sekali ke 2 kali. Tak kan ni. Dia jadi lagu tu. Nescaya maka hendaklah dia sujud akan 1 sujud lagi. Bila dia syak sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Dia kena sujud lagi sekali. Begitu. Dan sembahyang tambah 3 rakaat lagi. Sehingga sempurnakan zuhur 4 rakaat. Ni dalam kes dia ni tadi ni. Dia dan dah 1 rakaat. Sebenarnya dia dah dan 1 rakaat. Sepatutnya tambah 1 rakaat saja. Tapi bila dia syak tentang sujud dia sekali ke 2 kali. Sekali ke 2 kali. Maka dia ni sudah kena tambah 3 rakaat lagi. Pasal apa? Pasal hak tadi ni. Syak tadi menyebabkan rosak semayang dia. Dia kena tambah 3 lagi. Jadi semayang dia jadi 4. 2 benda dia kena buat. Yang pertama, sujud kena tambah 1 lagi. Lepas itu, rakaat kena tambah lagi 3 lagi. Sujud bila tambah 1 lagi, baru kira 1 rakaat dapat. Lepas itu, dia kena tambah lagi 3 lagi kerana kelalaian dia yang menyebabkan timbul syak kepada sujud sekali atau 2 kali tadi. Ada tuan-tuan orang macam ni? Mayang zuhur, mayang asar ni. 3 ke 4 tak? 3 rakaat ke 4 rakaat. Okey, dia pun faham. Bila kita syak 3 atau 4, kita kena kira hak sikit. Kira 3, tambah 1 rakaat lagi. Dia tak. Dia tambah 1 rakaat ni. Syak lagi lepas tu. 4 ke 5 tak? Tahu. Islam kata bila kita syak 3 atau 4 kita kira 3. Bila kita dah kira 3, selesai dalam bab tu. Kita tambah 1 lagi, kira 4 lah. Dia dah tambah 1, dia duk main 4 ke 5 pula dah. Orang macam ni mau pergi kerja dalam kolah masjid. Kan? Dia duduk layan sangat syak yang kemudiannya merosakkan ibadat dia semua sekali. Begitu. Dia kata kerana tiada mendapat dia akan 1 rakaat jemaat serta imam dengan sempurnanya. Kerana timbul syak kepada bilangan sujud dia tadi. Sekali ke 2 kali. Sekali ke 2 kali. Menyebabkan dia tidak mendapat akan 1 rakaat jemaat tadi. Dia kena tambah lagi 1 lagi sujud. Baru dikira 1 rakaat. Kemudian dia kena tambah lagi 3 rakaat lagi. Begitu. Melainkan dengan sujud 2 sujud. Dia kata. Begitu. Baik. Ma ja'a fil qailah ba'da al-jum'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan tidur tengah hari kemudian daripada Jumaat. Ini. Yang orang Pulau Pinang tak ada masalah lah kasi kita kerja. Kalau lepas dengan Jumaat masuk kerja balik. Orang Kedah masalah. Dia cuti. Hari Jumaat dia cuti. Bila lepas sembahyang Jumaat balik tidur bergelempang di rumah. Baik apa hukum tidur? Dia kata pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat. Ketahuilah saudaraku, adalah adat sahabat-sahabat Nabi SAW. Apabila datang waktu tengah hari, maka bersenang-senang diri mereka itu daripada kerjanya dan sebagainya dengan makan dan tidur sebelum daripada waktu gelincang matahari. Ini dia kata sebenarnya menjadi kebiasaan di kalangan sahabat Nabi. Sebenarnya tidur tengah hari ini sunat, tuan-tuan. Tidur tengah hari sunat. Sahabat-sahabat Nabi memang mereka buat macam ni. Seperti mana tidur selepas Aisyah, sunat. Lepas Aisyah, sunat tidur. Nak bangkit pula, bangkit tengah malam saat ini untuk semayang sunat. Kan? Ini menjadi kebiasaan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni bila tengah hari, kebanyakan mereka akan ambil time tu untuk rehat.
rehat, sama ada makan time tu ataupun tidur dan sebagainya sebelum waktu gelincang matahari, maksudnya sebelum masuk waktu lohor. Sebelum masuk waktu lohor, time tu sahabat-sahabat akan rehatkan diri mereka, relax dan sebagainya sementara nak tunggu masuk waktu zuhur. Begitu. Melainkan pada hari Jumaat, dia kata. Maka pada hari Jumaat itu beristirahat mereka itu kemudian daripada sembahyang Jumaat. Hari lain daripada hari Jumaat sebelum zuhur mereka rehat. Hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat mereka rehat. Begitu. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nuqilu illa ba'da al-jum'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiada kami tidur tengah hari sebagaimana adat kami pada hari-hari pada hari Jumaat. Melainkan kemudian daripada Jumaat. Dia kata kebiasaan kami pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Kecuali hari Jumaat. Kami akan rehat-rehat dulu. Itu kebiasaan kami. Dia kata. Tapi pada hari Jumaat, dia kata kami tak rehat. Kami sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat baru kami rehat. Itu kebiasaan kami, dia kata. Kerana i'tina akan perkara yang bersangkut dengan Jumaat. Pasal apa kami tak rehat sebelum Jumaat? Pasal kami duk buat persediaan untuk nak pergi masuk dalam sembahyang Jumaat. Ini tuan-tuan, yang Tok Khatib duk baca dalam khutbah tu kan. Kata hari Jumaat ini Sayyidul Ayyamil Usbu'. Hari Jumaat ini adalah pengulu kepada segala hari. Islam melihat hari Jumaat ni hari mulia, hari besar. Maka nak pergi sembahyang Jumaat tu dia kena ada preparation. Nak menunjukkan besarnya hari Jumaat dan sembahyang Jumaat. Kita di tempat kerja, kalau nak sambut orang besar main, kita buat tak preparation? Seminggu sebelum tu lap tingkap, gantung yang tu, gantung yang ni, rumput pun potong apa semua. Tak buat bagi elok. Pasal apa? Pasal nak memuliakan orang besar nak main ni. Demikianlah halnya hari Jumaat ni hari besar. Jadi nak pergi sembahyang Jumaat tu dia ada preparation dia. Dia nak kena mandi sunat dulu, pakai pakaian bersih dulu, pakai wangi-wangian dulu. Pasal apa? Pasal kita nak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang pada hari yang menjadi penghulu kepada segala hari. Tu sepatutnya adab kita dengan hari Jumaat. Maka sahabat-sahabat Nabi hari Jumaat mereka tak rehat, melainkan selepas dah selesai sembahyang Jumaat baru rehat. Begitu. Daripada mandinya dan pergi lekahnya dan lain-lainnya. Tu. Mereka tak rehat pasal apa? Pasal masa tu digunakan untuk mandi, untuk pakai pakaian yang bersih, untuk nak pakai wangi-wangian, untuk nak pergi cepat ke masjid. Maka itu sahabat-sahabat Nabi buat untuk nak memeliakan hari Jumaat. Maka kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, dan katanya lagi bermula hadis Sahal bin Sa'd itu ada hadis yang hasan lagi sahih dan dikeluarkan dia di dalam oleh Bukhari di dalam sahihnya. Itu dia tuan-tuan. Bagus kalau sekiranya boleh buat begitu. Tapi kita kerja hari Jumaat payah. Kan? Nak pergi masuk dalam pancok mandi bumbram-bumbram. Berapa ramai satu pejabat tu bukan duk berebut nak masuk mandi pun haru juga. Kan? Tapi Islam suruh macam tu. Kalau boleh buat macam tu, dia kata. Sebagai nak tunjuk kata kita muliakan hari Jumaat. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi man na'asa yaumal jum'ah annahu yatahawwal min majlisi. Yang ni pun ada juga dalam agama kita. Ni bab ni. Dia kata bab yang datang pada menyatakan orang yang mengantuk pada hari Jumaat bahawasanya beralih dia daripada tempat duduknya. Sampai lagu tu garis panduan yang agama bagi. Mai sembahyang Jumaat duduk dengar khutbah ni mengantuk. Dia ada pula satu cadangan kepada orang-orang yang mengantuk ni. Kepada para pengantuk ni. Dia ada cadangan pula kepada para pengantuk ni, kepada orang yang mengantuk ni. Dia suruh beralih, suruh keset bintang lain. Nak bagi hilang mengantuk tu. Dia nak habang apa? Dia nak habang kata ni, khutbah ni penting, kena dengar. Tentu seminggu sekali kita nak dengar nasihat daripada member ni. Seminggu sekali. Seminggu sekali ni pula mai duduk tidur, karutlah. Jadi orang yang mengantuk, dia kata, makan cendol pulut banyak sangat. Kan?
Orang yang mengantuk ni, dia ada cara dia. Dia kata apa? Bangkit bergerak pergi ke tempat lain. Bila bangkit bergerak tu, darah dia berjalan balik, hilang mengantuk. Dia suruh macam tu. Agama hadis Nabi ni sampai bab ni pun dia beritahu. Tu dia yang kata Islam ni satu pakej hidup yang cukup sempurna. Daripada sebesar-besar benda, Islam bagi tahu, sampai sehalus-halus benda, sekecil-kecil benda, Islam bagi tahu. Ketahuilah saudaraku, ini satu kaedah yang diajar oleh Nabi kita bagi umatnya. Nabi ajar ni, cara ni. Nabi ajar. Supaya tidak hilang dan tidak sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab ngantuk itu. Dia kata. Supaya tujuan kita main masjid ni tak sia-sia. Kita main ni pasal apa? Banyak pasal. Di antaranya nak dengar nasihat daripada member ni. Di antaranya nak tunjuk solidariti orang Islam. Nak tunjuk kata orang Islam ni kita solid dari segi taat pada agama ni, kita solid. Bila bunyi bang aja pakak masuk mai penuh masjid ni. Tuan-tuan bayangkan ni puak-puak hak bukan Islam hak duk keliling ni tengok depa rasa gerun tu. Pasal apa? Gerun pasal orang Islam ni tunjuk depa ni jaga agama depa. Gerun tu kan. Ni kita di Bukit Mentajam ni duk gerun dengan gereja CNN aja. Sekali-sekali dia buat gathering, dia buat assembly, dia berimpun sampai tutup jalan tu. Bila kita nak kena pergi masuk Melila kot dalam taman apa kan nak keluar balik, kita nampak mereka punya perhimpunan tu menggerunkan kita. Nampak kesatuan mereka, nampak solidariti mereka, nampak perpaduan mereka tu. Tengok sampai tutup jalan. Dengan ramai orang mai. Pelik baik, pelik apa ni, pelik daripada Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Satu Malaysia, pekat turun mai. Kita tengok macam tu, rasa ni, dalam diri kita ni rasa, kata puak-puak ni. Kita rasa. Orang Islam kena tunjuk macam tu. Sekali-sekali buat mengaji kuliah bulanan apa semua ni, parking biar pergi penuh kat tepi jalan tu. Bagi mereka tengok tu, mereka rasa, orang Islam committed dengan agama dia. Kena, benda ni kena. Maka ini di antara hikmah hari Jumaat. Maka dia kata bila dah mai dah masjid, dah tunjuk dah kita mai ramai apa semua, puak-puak Cina tu main-main tengok-tengok. Lena apa dia? Bukan main nak dengar khutbah, karut juga puak ni pun dia kata. Jadi kemaslahatan tu tak ada. Ramai saja pakat-pakat tidur rupanya. Jadi tak maulah dia kata kalau main masjid pakat nak tidur, karutlah. Maka kita yang rasa mengantuk ketika duduk dalam masjid hari Jumaat khutbah duduk dengar ni, dia kata bangkit bergerak sikit bagi hilang mengantuk tu. Begitu. Iaitu apabila rasa mengantuk, maka bolehlah berubah daripada tempat duduknya. Daripada tempat duduk, ubah bidang lain. Dia kata, demikian suruh Nabi SAW sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibni Umar an Nabi SAW qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bersabda ia, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Apabila mengantuk seseorang daripada kamu pada hari Jumaat, maka hendaklah berpaling bangun, pi berubah daripada tempat duduk ke tempat lain. Tu dia. Nabi pesan macam tu. Dan Nabi pesan macam tu. Kan macam kita duk pi kursus-kursus ala-ala ni orang duk buat kan. Bila dia nampak mengantuk sikit, dia kata bangun. Dia suruh pakat-pakat bangun semua. Kan? Dia terbaik tuan-tuan cuba pejam mata. Dan memang kita perlu pejam lah tadi kan. Dia suruh kita pejam mata. Dia kata dia ni perli kita ke apa. Tolong minta tolong tuan-tuan. Dia kata tolong pejam mata. Dia kata kita pun tinggal tak tahu apa. Pakat bangkit berdiri, pakat pejam mata. Baik jangan buka. Dia kata jangan buka mata. Baik tuan-tuan cuba tuan-tuan bayangkan di mana arah kiblat kita. Dia kata gitu. Kan. Jangan buka mata. Dia kata semua jangan buka mata. Masing-masing cuba bayangkan. Tadi dia main tadi parking kereta tang mana, masuk kot tangga mana, naik pikuk mana, masuk pintu mana. Baik cuba bayangkan dalam perjalanan nak main tadi lintas masjid apa. Cuba bayangkan kiblat kita belah mana. Dia kata kita duduk dalam khusus ni. Pakat pejam mata, terai bayang tengok. Pakat tunjuk. Dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni, dia ni tunjuk kot ni kan. Pakat tunjuk habis semua. Baik tuan-tuan jangan jatuh tangan. Tunjuk arah yang tuan-tuan tunjuk. Baik cuba buka mata. Dia kata buka. Rasa kiblat tu dah. Sebenarnya bukan ada apa. Dia pun buat kesimpulan. Dia kata tuan-tuan, inilah yang dikatakan manusia. Kita mempunyai ingatan yang berbagai-bagai. Ada orang ingat lagu tu, ada orang ingat lagu ni. Susah bagi kita nak menyatukan ingatan semua orang. Dia kata, itu baik tuan-tuan boleh duduk balik, kita sambung. Sebenarnya nak pergi hilang mengantuk.
Bukan nak abang sekiblat kot mana kan. Nak pergi hilang mengantuk. Kita pun bila dah lagu tu duduk okey lah. Tahan lah pula dalam 15 minit 20 minit kan, tengah jam tahan lah pula kan. Bagi yang kena pulut cendol tadi ni, dia tahan dekat 5 minit lagi pejam pula. Anak kena suruh bangun pula, suruh tunjuk apa ke pula. Macam tu lah. Rupanya dalam semayang jemaat pun ada kaedah ni. Puak-puak hak motivator ni, puak hak duk buat apa-apa motivasi dekat orang ni, dia duk curi idea-idea Islam ni kan. Nak refresh balik orang yang dah letih dalam kursus ni, nak refresh balik. Di antara kaedah dia macam ni lah. Maka Nabi SAW dia bagi tahu, dia kata iza na'asa ahadukum, apabila seseorang daripada kamu duk main mengantuk, dia kata pada hari Jumaat, falyatahawwal min majlisih, maka dia kata beralih daripada tempat duduk tu pergi ke tempat duduk lain, supaya bila ada pergerakan hilang mengantuk. Begitu. Kerana dengan sebab bangun dan berubah dan berjalan itu satu wasilah yang boleh menghilangkan mengantuk. Kan, kita nak drive jauh hari raya, nak balik di rumah mentua sana sini kan, mengantuk, berhenti dulu, dia ambil air semayang. Itu salah satu wasilah nak hilangkan mengantuk. Berhenti dekat RNR punya tempat ni, pergi masuk pancong dia, ambil air semayang. Pahala pun dapat, kita boleh refresh balik diri kita yang dah lesu, dah letih ni. Kalau boleh, tengok time, baru pukul 10, pukul 11 pagi, semayang sunat duha dulu 2 rakaat, masuk balik dalam kereta, terus drive. Bukan cara dia pergi buka radio lagu, bagi drive apa semua, menyanyi cerit-cerit dalam kereta nak pergi hilang mengantuk. Yang tu wasilah yang tak kena. Kan? Dia ada banyak cara nak pergi hilang benda-benda itu. Maka apabila hilang mengantuk, maka tiadalah gendala apa-apa yang hendak diamalkan pada hari Jumaat itu. Bila hilang mengantuk, banyak benda lah kita boleh buat. Setidak-tidaknya boleh dengar khutbah dibaca kan. Kalau belum masuk lagi time khutbah, bila hilang mengantuk, boleh duduk zikir pelan-pelan sementara nak tunggu masuk waktu Jumaat. Begitu. Daripada membaca dan berzikir dan berdoa dan sembahyang dan mendengar khutbah dan lainnya daripada barang yang mendatangkan pahala. Bila main masjid awal ni, buatlah apa-apa benda yang boleh dapat pahala. Setidak-tidaknya bila dah masuk masjid, nawaitul i'tikaf. Pahala terus on lah. Duduk i'tikaf tu subhanallah, 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 subhanallah. Meter lagi deras. Kan? Meter TNB ni. Buka aircon lagi deras jalan. Dia macam tu juga meter pahala kita. I'tikaf tu meter jalan lah. Subhanallah, subhanallah, dia deras lagi. Dia main la ilaha illallah, la ilaha illallah, pusing. Itu yang perlu dibuat oleh orang Islam pada hari Jumaat. Dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan ayat semayang dengan sebab mengantuk tu. Bila mengantuk ni, dia boleh jadi punca batal ayat semayang. Mengantuk. Ada orang mengantuk nampak steady. Lena sebenarnya tapi steady. Duk keras hello. Kita tengok dia nampak berkosong semua. Lena dah. Berkosong lena dah. Tapi steady. Ada orang dia tak boleh steady bila mengantuk. Buyung main belah ni, buyung. Bila dia melayah tu, dia duduk bersila tu, terangkat. Bila terangkat, batal wudu. Ada orang mengantuk tengok teruk. Terantuk di meja ni sampai berapa kali. Macam-macam. Jadi kalau hari Jumaat, dia duduk main macam tu. Dia melayah ke kiri, dia melayah ke kanan. Terangkat aja paha dia, batal wudu dia. Maka dia kata bila kita tak mengantuk, terpelihara diri daripada batal wudu. Begitu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Hadis ni Imam Syafi'i masuk dalam kitab dia. Masalah mengantuk pada hari Jumaat. Kata Imam Syafi'i, dan aku sukakan bagi seorang apabila mengantuk dia dalam masjid pada hari Jumaat. Dan didapatnya satu tempat lainnya. Dan tiada ia melangkah seseorang padanya. Itu dia. Imam Syafi'i pula kata, betul, kalau kita main masjid hari Jumaat kita mengantuk. Imam Syafi'i kata sebaik-baiknya dia bangkit pindah pergi ke tempat lain. Tapi nak bangkit pindah tu syarat. Imam Syafi'i kata jangan langkah orang. Jangan ubah daripada sini pergi belakang tu, ubah pada sini pergi duduk atas sejadah tu imam ke apa yang tak mahu. Pasal apa? Pasal nak pergi tu kita nak kena lalu ke orang. Langkah orang ni menghilangkan pahala Jumaat. Maka Imam Syafi'i kata, memang dia kata kalau mengantuk, ubah tempat itu sesuatu yang baik. Pasal Nabi suruh. Tapi, nak pindah tempat tu, jaga, dia kata, jangan sampai kita melangkah orang lain. Bahawa berubah ia daripada tempat itu, pergi ke tempat lain tadi. Nak berubah api itu, jangan sampai langkah orang. Supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu.
Dan pula berubah daripada tempat itu, mengejutkan dan menjagakan daripada tidur. Tujuan dia tu nak bagi dia hilang mengantuk. Kan? Begitu. Dan jika duduk juga ia, serta boleh dia menjagakan diri daripada mengantuknya dengan apa jalan yang dipikirkannya, maka tidaklah aku memakruhkannya yang demikian itu. Kalau dia ada cara lain. Dia mengantuk, dia nak bangkit ubah tempat lain, tempat pun dah penuh, tak ada tempat boleh pergi dah. Dia ada cara lain untuk nak hilangkan mengantuk. Selagi mana cara tu cara yang baik, Imam Syafi'i kata buatlah. Buatlah. Pusing tengkok bagi meletup ke, upak-upak kau terlega sikit ke. Jangan duduk tak duduk bang seorang-seorang dan tu tangan tu depa kepung angkat keluar. Kan? Buatlah apa juga cara yang tidak mengganggu orang tapi boleh menghilangkan mengantuk. Buatlah apa pun kan. Selek balik ke, pusing ke, baca apa ke macam. Buatlah apa pun. Imam Syafi'i kata, dan aku tidak memakruhkan apa juga yang dia buat dengan tujuan nak menghilangkan mengantuk. Dia kata begitu. Dan tiada aku sukakan berubah tempat. Jika memikirkan dia akan boleh dia menegahkan ngantuknya tanpa ubah tempat. Imam Syafi'i kata kalau dia boleh hilangkan mengantuk tanpa perlu ubah tempat, itu lagi baik. Dia kata, tak payah ubah tempat. Yang pentingnya ialah jangan mengantuk. Begitu. Dan aku kirakan sudah dia berubah pergi ke tempat lain itu. Manakala tidak terlawannya mengantuk padahal ia di tempatnya dan sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Dia ni mengantuk sungguh. Dia tak payah buat apa dah. Pulai tengkok meletup guna apa pejam balik. Dia mengantuk sungguh. Kalau tak ubah tempat, nescaya dia lena. Gitu. Dan jika duduk tempat dia di tempat dengan mengantuk, nescaya aku makruhkan dia yang demikian itu baginya. Maka makruhlah kalau dia tak bangkit pergi ke tempat lain, biar silah mengantuk, makruh. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Yang pentingnya jangan mengantuk. Buatlah apa pun jangan bagi mengantuk. Begitu. Dan tiada ulang sembahyang atasnya apabila tiada tidur ia dengan tersengit dan rebah yang merenggangkan papan punggungnya. Dia kata. Dan sembahyang dia sah. Ayat sembahyang dia tak batal selagi mana dia duduk tetap macam tu. Tapi kalau terangkat aja paha dia dan sebagainya, batal ayat sembahyang, dia kena keluar, dia ambil ayat sembahyang lain. Imam Syafi'i kata macam tu. Kita baca satu lagi tajuk. Yang ni tajuk ni penting juga. Bab ma jaa fi safar yaumal jumaah. Iaitu bab yang menyatakan musafir pada hari Jumaat. Yang ni ramai orang duk tanya. Ramai orang duk tanya. Ustaz, betul-betulnya dia kata boleh tak boleh kita musafir hari Jumaat? Itu satu soalan. Soalan kedua, dia kata Ustaz, kalau kita musafir hari Jumaat boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Itu satu soalan. Soalan ketiga, Ustaz, ni kalau kita musafir hari Jumaat ni, kita tak sembahyang Jumaat tak apa ke? Kita buat zuhur? Itu satu soalan. Ini cerita berkaitan dengan musafir pada hari Jumaat. Baik, dia nak beritahu kat kita di sini. Ketahuilah saudaraku, adakah harus pada hari Jumaat itu musafir? Boleh tak boleh? Mula sekali boleh tak boleh kita musafir hari Jumaat. Maka pada masalah ini ada khilaf di antara ulama seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Ulama berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada kata boleh dengan syarat keluar masa sekian-sekian. Macam-macam. Begitu. Maka pada hadis telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Rawahah fi sariyah. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah untuk menjadi kepala pemimpin perang dalam satu tentera kecil. Nabi sudah lantik Abdullah bin Rawahah untuk pimpin satu pasukan tentera untuk nak pergi perang. Begitu. Tiba-tiba hari yang diutus Nabi itu sudah berbetulan dengan hari Jumaat. Hari Nabi suruh mereka bergerak pergi perang tu, hari tu hari Jumaat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, fawafaqa zalika yaumal Jumaah. Maka berbetulan dan bertentangan utusan dan keluar perang itu pada hari Jumaat. Kebetulan. Nabi bukan sengaja pilih hari Jumaat. Nabi suruh keluar. Kata tengok hari Nabi suruh tu jatuh hari Jumaat. Begitu. Apakala sudah didengar oleh segala tentera yang diutus oleh Nabi SAW akan suruh Nabi SAW itu, maka mereka pun bersedialah. Sahabat pun tak banyak cakap. Nabi suruh pi, mereka pun siap sedia nak pi. Begitu. Kata dia, faghada ashabuh. Maka keluarlah pagi-pagi lagi segala sahabat Abdullah bin Rawahah
yang dikepalainya dan berjalan ke tempat yang diutus oleh Nabi SAW. Sampailah beberapa jauh sudah keluar dari Madinah itu. Kemudian berhenti menanti pemimpinnya iaitu Abdullah bin Rawahah. Rupanya Abdullah bin Rawahah tidak dia keluar pada pagi jemaat itu kerana niat dia nak sembahyang jemaat serta Nabi SAW di Madinah. Ini ceritanya. Nabi pilih satu pasukan tentera untuk pergi perang. Nabi lantik Abdullah bin Rawahah jadi ketua pasukan tentera ni. Kebetulan hari hak Nabi suruh mereka pergi perang ni hari Jumaat. Sahabat-sahabat hak lain ni dah Nabi kata macam tu semua taat lah. Pagi-pagi buta lepas sembahyang subuh pakat keluar habis. Semua bergerak pergi ke tempat yang Nabi suruh pergi. Dah sampai dah di satu tempat, duk tunggu ni apa ni Abdullah bin Rawahah ketua kita ni tak nampak main ni. Dia ketua dia tak main. Pakat duk cangak-cangak duk cari dia macam tu. Faqala atakhallafu fa usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma alhaquhum. Maksud dia, maka kata Abdullah bin Rawahah, aku tinggal dahulu di belakang. Dia kata hampa pergi dulu Aku tak pergi lagi, hampa pergi dulu, dia kata. Dan biarlah tentera aku itu keluar berjalan dahulu supaya boleh aku sembahyang jemaat sama dengan Nabi SAW. Dia ni dia tak mau nak lepas satu pun peluang untuk sembahyang dengan Nabi ni, nak sembahyang bersama dengan Nabi. Nabi jadi imam ni, nak ambil berkat Nabi tu, nak sembahyang imam, Nabi jadi imam, nak yang tu. Jadi oleh kerana tu dia tak mau keluar lagi. Dia suruh tentera lain, hampa pergi dulu, aku nak sembahyang jemaat dengan Nabi dulu. Lepas ni aku nanti hamba pergi. Kemudian barulah aku dapatkan mereka itu. Dia kata aku saja tak pergi lagi pasal nak sembahyang dengan Nabi. Habis sembahyang jemaat aku nanti shoot pergi. Masa tu speed trap tak ada. Bolehlah lari pergi terah. Jalan duk buat pakat dengan kawan-kawan nak pergi pun tanpa pergi dulu. Saya ni aku hambat kena. Ya lagu tu. Abdullah bin Rawahah dia kata hampa pergi dulu. Tak pergi aku hambat. Yang ni aku hambat turut daripada belakang. Tak lagi aku nanti hambat. Maka ia pun langsung meluluskan niatnya dan sembahyang jemaat dia serta Nabi SAW di Madinah. Sungguhlah. Mereka ni semua turun pergi, dia tak pergi. Sembahyang jemaat apa semua sah lerah, selesai ada sembahyang dengan Nabi. Falamma salla ma'an Nabi SAW ra'ahu. Maka tak kala sudah sembahyang dia serta Nabi SAW melihat Nabi akan dia tidak pergi perang. Habis-habis sembahyang jemaat, Nabi tengok-tengok, Syekh ni aku lantik hang jadi ketua, yang hang duk ada ni lagu mana cerita ni? Macam tu. Maka ditanya Nabi akan sebabnya tidak pergi bersama dengan orang-orang lain. Nabi kata pasal apa kamu tak pergi? Bukankah hari ni tentera dah turun pergi berperang? Bukankah kamu dilantik untuk menjadi ketua mereka ni? Ni macam mana boleh duk ada sini lagi? Nabi tanya dia macam tu. Padahal orang-orang lain daripada dia semuanya sudah pergi. Orang lain semua dah tak ada dah. Yang hang duk ada lagi pasal apa? Kata dia, faqala ma mana'aka an taghdwa ma'a ashabik. Maka sabda Nabi SAW, ya Abdullah bin Rawahah, apa mani'nya? Mani' ni halangan lah. Apa mani'nya dan halangnya ada? Dan apa halangan engkau tidak pergi berpagi-pagi berperang serta dengan sahabat-sahabat engkau? Nabi kata apa yang menyebabkan kamu tak pergi ni? Begitu. Padahal sekalian sahabat kamu sudah tidak ada lagi. Orang lain pergi habis dah. Kerana mereka itu telah menjunjung perintah aku pergi pagi-pagi lagi. Nabi kata orang lain pagi-pagi lagi semua dah pergi dah, yang hang tak pergi pasal apa? Maka apabila didengar oleh Abdullah akan pertanyaan Nabi yang demikian, lalu dijawabnya. Kata dia, faqala aradtu an usalliya ma'ak summa alhaqahum. Maka jawab Abdullah bin Rawahah, kehendak hamba mau sembahyang jemaat sama dengan tuan hamba hari ini. Saya bukan tak mau pergi, tapi saya nak sembahyang jemaat dengan tuan dulu. Lepas ni saya akan pergi. Kemudian hamba akan dapatkan mereka itu dengan hamba-hamba turut daripada belakang. Tak lagi dia kata aku nanti pecut diri kat mereka. Pada fikiran hamba, dengan tiada apa lekas jua hamba dapati mereka itu, dia kata ini tak ada masalah lah, saya ada boleh awak lah. Dia kata saya boleh sampai cepat. Dia kata tak ada masalah, yang ni tak ada masalah, saya memang biasa awak kuda terah, saya akan sampai tak lagi, saya kata.
Dan jikalau mereka itu sudah jauh keluar daripada negeri Madinah ini sekalipun, mereka pergi sampai jauh mana pun saya hambat tak dia. Oh, dia kereta 3 liter punya. Kan? Orang lain 1.3, 1.5, 1.6 kan? Dia punya 3 liter. Kan? Dia ni apa? Prado ke Harrier ke apa ni orang duk pakai lah ni. Kan dia hambat saya. Dia kata ambil lah. Dia pergi lagu orang kereta CC tinggi ni kan. Pakat nak pergi mana-mana dia tak apa hampa pergi dulu lah. Kan? Hampa pergi dulu. Tak lagi aku hambat lah. Dia bagi orang pergi 2 jam dulu. Dia kenyui pergi. Kan? Orang 2 jam baru sampai Ipoh. Dia 20 minit sampai dah. 20 minit sampai dah. Tak sampai Ipoh, sampai hospital Seberang Jaya. Sampai. Kan? Dia sisi tinggi punya. Abdullah bin Rawahah dia kata kat Nabi lagu tu tak apa. Dia kata saya biasa dah lagu ni. Bagi dia pergi dulu. Dia pergi jauh mana pun saya hambat tak ya. Dia kata. Oh, dia abang kat Nabi macam tu. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan jawabnya yang demikian itu, maka diketahuilah oleh Nabi akan dia kasih kepadanya dan suka akan ibadah yang lebih. Oh, Nabi fahamlah. Dia buat macam tu kerana apa? Kerana dia sayang kat Nabi. Dia nak kalau boleh tiap-tiap kali semayang nak semayang kat Nabi. Dia sayang sungguh dekat Nabi. Nabi tahu niat dia baiklah. Dia tak turun awal sama dengan orang lain ni kerana niat dia baik. Niat dia nak semayang dengan Nabi. Nabi faham. Tetapi dengan kerana tidak tahu Abdullah akan kelebihan pahala bersegera menjunjung sabda Nabi dan kelebihan berpagi-pagi pergi memimpin orang berperang, maka diajar oleh Nabi akan dia. Tapi Nabi nak abang kat dia. Walaupun kamu tunggu semayang sama dengan aku, semayang jemaat sama dengan aku ni bagus. Tapi sebenarnya kalau kamu pi awal nak pi perang tu pi awal itu lagi bagus daripada kamu tunggu. Maka Nabi pun abang kat dia. Qala, kata Nabi, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma adrakta fadla ghadwatihim." Nabi SAW bersabda, jikalau engkau ya Abdullah nafkahkan barang yang dalam muka bumi ini sekaliannya. Nabi kata kat dia, kalaulah segala kekayaan hak ada dalam dunia ni hak hang punya. Hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala. Sekiranya ia jadi harta kau, semua hak ada atas dunia ni hak hang, akan mencapai pahala pergi pagi-pagi berperang sama mereka itu. Nescaya tiadalah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Nabi kata kalau semua harta hak ada dalam dunia ni hak hang punya. Hang sedekah semua benda tu kerana nak cari pahala. Pahala tu taklah sebesar pahala orang yang turun pagi-pagi kerana nak pergi perang sabilillah. Pahala mereka tu lagi besar. Nabi kata kat dia macam tu. Baik. Apabila dia dengar macam tu, qala. Nabi SAW kata kat dia, kalau hang turun awal dengan mereka tadi, hang akan dapat pahala lagi besar. Nescaya tiadalah kamu dapat kelebihan berpagi-pagi mereka itu. Maksudnya, ruginya engkau pada pihak ini. Sungguh pun engkau dapati pahala daripada pihak lain. Walaupun hang dapat pahala semayang jemaat dengan aku, tapi hang dah rugi pahala sebab tak turun awal sama dengan mereka tu tadi. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah dia kata musafir pada hari Jumaat apa hukum dia? Okeylah, apa hukum kita nak pergi musafir hari Jumaat? Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada musafir hari Jumaat itu. Maka tidak memikirkan setengah mereka itu akan salah. Kebanyakan ulama kata nak musafir hari Jumaat tak salah. Tak salah. Kita nak pergi Kuala Lumpur hari Jumaat tak salah. Keluar musafir pada hari Jumaat selama tiada sampai waktu semayang. Yang pentingnya bila mai waktu semayang, semayang. Nak musafir hari apa pun tak apa. Nabi kata, yang pentingnya waktu semayang, semayang. Begitu. Dan kata setengah mereka itu, apabila terbit siang hari, maka tiada boleh keluar musafir lagi sehingga semayang jemaat lebih dulu. Ini satu pendapat di kalangan ulama. Dia kata, kalau nak musafir sebelum subuh kena keluar. Kalau dah terbit siang dah lepas subuh dah, baru nak keluar, tak boleh. Kata setengah ulama begitu. Kalau nak musafir hari Jumaat, kena keluar sebelum subuh. Kalau lepas semayang subuh baru nak bertolak pergi Kuala Lumpur, tak boleh. Itu kata setengah ulama. Begitu. Kata Ibnul Arabi, bermula musafir kemudian daripada gelincir matahari pada hari Jumaat itu tiada harus ia di sisi sekalian ulama. Satu orang ulama nama Ibnul Arabi. Dia pula kata kalau sekiranya dah gelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur dah masuk waktu jemaah dah, baru nak pergi Kuala Lumpur. Yang ni tak boleh, saya kata.
Dah masuk dah waktu sembahyang jemaat. Masa tu baru dia masuk start kereta, dia nak pergi Kuala Lumpur. Tak boleh, dia kata. Begitu. Dan dahulu daripada gelincang itu ada khilaf ulama padanya. Tapi kalau keluar sebelum masuk waktu Jumaat, pukul 10 ke pukul 11 ke pukul 12 ke, tak apa lagi, tak masuk lagi hari Jumaat. Kalau nak keluar, berbeza pendapat ulama. Kata qil maksudnya ada sebahagian ulama kata, siapa tak tahu siapa. Kata qil tiada harus, ada setengah kata tak boleh juga. Yalah. Walaupun belum masuk waktu Jumaat, tak boleh juga. Pasal apa? Pasal dah lepas subuh. Ni dia yang mula tadi. Dan kata qil harus. Ada satu pendapat lagi kata boleh. Dengan syarat apa? Tak lagi bila masuk waktu Jumaat, singgah semayang masjid mana-mana. Begitu. Dan kata qil, satu pendapat lagi, jika kerana perang, maka harus. Kalau keluar itu kerana nak pergi berperang, sabilillah, okey. Kalau tujuan nak pergi Kuala Lumpur sebab nak pergi kompleks Bukit Jalil, tak boleh. Dia kata, tengok sebab apa nak pergi. Dan jika kerana lain, maka tidak boleh. Melainkan Imam Abu Hanifah kata dia harus musafir pada hari Jumaat. Kemudian daripada gelincang matahari semata-mata. Imam Abu Hanifah dia kata tak apa. Walaupun dah masuk dah waktu Jumaat, kita nak musafir, boleh lagi. Dia kata, dengan syarat, tak lagi singgah main Jumaat di mana-mana. Kita duduk kem tajam. Orang dah bang dah. Bang dah masuk waktu Jumaat, kita keluar dengan kereta. Keluar nak pergi Kuala Lumpur. Keluar pergi. Sampai di mana kata, di Bandar Baru kata. Kita ambil susur keluar, pergi cari masjid Bandar Baru, sembahyang Jumaat di situ. Boleh. Dia kata tak ada masalah. Yang penting, orang yang musafir pada hari Jumaat selepas subuh, Jumaat dia tetap wajib dikerjakan. Tetap wajib dikerjakan. Singgahlah mana-mana masjid, sembahyang Jumaat. Dia tak dijumlahkan dalam jumlah 40 sembahyang Jumaat di masjid tu. Tetapi kewajipan Jumaat dia terlepas. Ini cerita dia. Ini keputusan yang mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Sebab ini kita tengok bab ma jaa fi siwak wa thib yaum al-jum'ah. Cerita bab disunatkan gosok gigi dan pakai wangi-wangian pada hari Jumaat. Nak main sembahyang Jumaat gosok gigi. Lepas gosok gigi tak mau diisap rokok dah. Dia nak main tadi dengan mandi, manda, gosok gigi apa semua elok. Main duduk di luar, duduk balong rokok. Masuk main nak sembahyang busuk juga. Tak mau. Jadi hari Jumaat ni tak mau. Busuk ni mengganggu khusyuk orang lain dalam sembahyang. Begitu. Wallahu a'lam. Ada dua muka dia. Tak ada action ada pada lemah kaki. Tajuk kita lepas ni pun adalah tajuk yang tidak berat. Tajuk yang akan datang ni cerita pasal sunat gosok gigi dengan pakai wangi-wangian hari Jumaat ni kita dah baca banyak kali dah. Lepas tu dia kata bayanul adat allazina wajabat alaihimul jum'ah. Iaitu bilangan orang yang wajib sembahyang Jumaat. Ini pun kita dah tahu dah. Bilangan dia mesti 40. Cuma perbahasan dia lah kalau kita nak dengar pun. Dia bahas dari segi apa? Dia kata kalau sekiranya bilangan ada tu cukup-cukup 40. Cukup-cukup 40. Macam mana cerita? Cukup-cukup 40. Jumlah dengan tu imam dengan semua ramai ni 40. Kemudian tu imam dah habis dah baca khutbah, turun main nak jadi imam, senak perut. Dia kata ini perbahasan yang ada pada akan datang ni. Tu imam dah turun main senak perut. Jadi tu imam pun bisik dekat dia punya asisten imam. Dia datang jalan. Aku nak kena pergi settle ni dulu. Dia kata begitu. Baik, bagaimana? Dia kata, boleh tak boleh asisten imam bawa jemaat ni dalam keadaan kurang satu orang. Pasal dia ni ada dalam tu. Dia settle masalah dia. Boleh tak boleh? Dia kata. Kalau jalan juga, apa jadi pada jemaat tu? Ini dalam kes cukup-cukup 40. Baik, masalah kita ialah, kita melihat bilangan 40 tu macam mana? Ada orang, dia melihat bilangan 40 tu pada bilangan batang tubuh orang. Ada 40, kira jalan. Dah, dalam mazhab Syafi'i dia tak kira macam tu. Dia kira ada 40 orang yang ahli Jumaat, dia kata. Ahli Jumaat maksudnya yang pertama dia orang yang duduk di situ. Dia ahli Jumaat. Yang kedua 40 orang ni 40 orang yang bacaan Fatihahnya betul. Walaupun mai sampai melimpah masjid, tapi fiqh kira 40 hak baca Fatihah saja. Mai 1000 pun kalau tak cukup 40 orang jaga Fatihah, dia menjejaskan jemaah juga. Jadi bila baca bab ni, sekali lagi ditimbul banyak masalah lah.
masjid kena buat ujian apa nama tajwid lah apalah. Dia nak cari 40 orang ni kena panggil seorang-seorang mai duk baca pula. Ada kata okey hang boleh hang masuk geng jemaah meh. Hang masuk geng jemaah meh hang ni main masjid dia tiap hari baca tak betul hang tak masuk geng jemaah. Dia tu kena lagu tu kan. Itu dalam mazhab Syafi'i dia agak ketat begitu. Kan? Tapi walau bagaimanapun kita perbetul diri masing-masing lah. Kan mudah-mudahan kita berbaik sangka begitu aja. Kan? Mudah-mudahan doa-doa ni cukup lah. Lebih pada 40 orang yang boleh membaca Fatihah dengan betul. Begitu. Nah, wallahu a'lam ni. Dia kata boleh tak boleh imam yang orang yang menjadi imam ni dia baca surah kemudian dia membahagikan ayat daripada surah yang dia baca tu kepada 2 rakaat. Boleh tak boleh? Dia kata jawab dia harus selagi mana tempat yang diwakafkan itu bukan wakaf qabih. Ini masalah tajwid lah tuan-tuan. Kita Quran ni dia ada tempat ibtida, dia ada tempat wakaf. Dia kata ada tempat kita nak mula baca dan dia ada tempat wakaf. Quran ni tak boleh wakaf ikut suka kita. Kita berasa nak berhenti tang mana kita berhenti, kita nak potong tang mana kita potong, tak boleh. Dia kena ada tempat untuk wakaf dia. Jadi bagi orang yang menjadi imam, dia kena faham ni, wakaf ibtida ni, dia kena faham. Di mana tempat dia nak mula, di mana tempat dia nak berhenti, dia kena faham. So, kalau dalam satu surah dia nak ambil sekerat, dia nak sambung-sambung, tidak jadi kesalahan. Macam mana imam-imam hafiz, duk jadi imam sembahyang tarawih, bulan puasa apa semua tu, mereka pun baca Quran ada tempat berhenti saat 3 rakaat, yang berikutnya sambung-sambung. Syarat dia, wakaf itu pada tempat yang tidak qabih. Qabih maksudnya wakaf yang keji. Wakaf qabih maksudnya wakaf keji. Wakaf ataupun berhenti tak kena tempat. Bah nak berhenti dia kena ada baskah. Berhenti. Dia tak boleh sampai simpang 3 berhenti bagi orang turun tu. Tak boleh. Simpang 3 itu wakaf qabih. Tempat berhenti yang tak sesuai. Tak boleh berhenti. Mana boleh lepas orang turun dekat simpang 3? Tak boleh. Kan? Macam itulah dengan Quran pun. Dia ada tempat boleh berhenti. Macam kita selalu buat contoh apa nama ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Berhenti tentu waqaf qabih. Pasal apa dia jadi qabih? Pasal dia mengelirukan pada makna. Kita kata fawailun lil musallin, berhenti tentu qabih. Pasal apa? Dia membawa makna maka neraka wil ataupun maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Berhenti tentu. Keliru lah. Apa pula sembahyang dia boleh neraka pula, apa sembahyang nak celaka pula? Sebenarnya dia kena sambung fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka wil kepada orang-orang yang sembahyang mereka itu lalai. Baru habis cerita dia. Tak boleh berhenti tengah-tengah duk cerita. Quran dia kena macam tu. Jadi ayat apa pun kalau kita baca, wakaf bagi kena tempat dia. Jadi nak tahu tang mana tempat boleh wakaf, tang mana tempat tak boleh wakaf, kena belajar tajwid. Dalam tajwid tu selain daripada kita duk mengaji hukum 5 ni apa semua, dia ada main perbincangan tentang wakaf dan ibtida. Dia ada banyak cerita. Banyak. Tuan-tuan, kita bila duk mengaji ni kita nampak banyak lagi benda tak cover. Kita baru duk mengaji tafsir. Kita berasa dah luas sungguh tafsiran Quran ini. Kita baru duk mengaji hadis. Kita tahu hadis ni macam-macam topik dibahaskan dalam hadis. Kita tak mengaji lagi tentang tajwid. Duduk mengaji tajwid, mengaji waladdallin. Dallin tu saja tarbih ongkong jatuh atas meja, tak boleh nak sebut lagi. Kan? Tuan-tuan, kita duduk dengar orang jadi imam. Tang dallin ni macam-macam bunyi. Kan? Ada yang dan menitik zohor nak balik, kan? Tak satu contoh, banyak macam-macam, kan? Jadi yang sebenarnya bunyi macam mana? Kalau kita dengar imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi baca macam ni, dengar imam ni baca macam ni, kan dia hak mana satu betul ataupun semua betul, hak mana banyak. Kita mengaji tajwid dekat satu guru kita kata okey dah, kita pergi mengaji guru lain tak mesti boleh pula dah. Dan ni pun satu lagi. Pasal apa? Pasal ilmu tajwid ni dia berkait dengan soal dengar. Dengar satu orang dengan dengar satu orang yang lain kadang-kadang tak sama. Kadang-kadang tak sama. Dia ni mau macam dia punya, pergi kat kono dia mau macam dia punya. Kan? Yang pentingnya ialah selagi mana bacaan itu tidak
sampai kepada menyebut benda yang mengubah makna, maka tidak jadi salah. Kan? Tapi kalau sebut sampai sebutan kita tu sampai membawa makna lain, dia jadi salah dan membawa kepada batal semayang. Kalau sekiranya bacaan itu melibatkan bacaan Fatihah. Maka kalau surah tak apalah, tak membatalkan semayang. Tapi huduhlah dari segi adab kita dengan Tuhan. Tapi kalau Fatihah sampai mengubah makna, batal. Dalam semayang batal. Batal semayang kita. Kena belajar. Dan kelas tajwid ni adalah kelas yang paling tak popular dalam banyak-banyak kelas mengaji agama. Orang suka mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji fiqh, orang suka. Tapi tajwid, dia main mula je ramai. Jadi bila tok guru mula tok test seorang-seorang, cerah habis. Kan? Cerah tak buat ni marah pula. Mengajar tu tanya-tanya orang ni marah. Okay. Sebenarnya kaedah mengaji tajwid kena macam tu. Dia kena musyafahah dan talaqi. Mesti duduk talaqi depan guru. Talaqi maksudnya jumpa, duduk depan-depan. Musyafahah maksudnya tengok mulut guru sebut macam mana, kemudian kita sebut guru nak tengok mulut kita pula. Jadi tak boleh bila pergi belajar tajwid duduk katuk mulut pula baca. Jadi tok guru nanti katuk jari dengan rotan, kan, duduk katuk mulut. Ya, tak boleh. Pasal apa? Dia nak kena tengok mulut kita sebut macam mana. Ini ceritanya. Jadi bila duduk main payah macam ni, orang tak mau mengaji. Orang tak mau mengaji. Ada juga orang rajin mengaji tajwid, dia tak mau jadi imam. Ada juga. Lepas tu komplain kat belakang. Orang tolak dia sampai pucat-pucat muka, tak mau. Bila orang baca dia komplain. Tak boleh lah. Kita bila kita mengaji tajwid, kita rasa bacaan kita okey, kita kena jadi imam. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni, benda-benda macam ni semua ni terlibat dalam bidang ilmu yang kita belajar, baru kita tahu penyelesaian dia macam mana. Nah, wallahu a'lam. Ya. Tak boleh. Kalau ayat sajdah boleh, tak boleh ayat sajdah kita pecah bagi jadi dua bahagian, boleh. Macam kita dah buat pagi-pagi Jumaat lah ni, kita berhenti, kita sambung balik tersaja apa junub, tak jadi kesalahan. Memang boleh kerana dia tidak menjadi waqaf khabith di tempat tu. Tidak jadi kesalahan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tafsir kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Wallahu innal insana illa ladina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.